Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada para penonton dan para panel kita hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan memperkenalkan para panel yang terlibat hari ini. Tapi sebelum itu, saya ingin perkenalkan diri saya. Saya Uminaka Betty Salin selaku moderator forum hari ini, iaitu forum yang bertajuk Pengenalan dan Peluang Kerjaya di Agensi Nuklear Malaysia. Jadi terdapat 4 orang panel yang terlibat, iaitu Cik Nur Azidah binti Kamarudin selaku Wakil Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia, Cik Nur Aini binti Abdul Aziz selaku Wakil Bahagian Teknologi Perubatan, Cik Munirah binti Mak Deris Wakil Bahagian Agroteknologi dan Biosains, dan seterusnya Cik Sofiah binti Hasan Azhari selaku Wakil Bahagian Sisa dan Alam Sekitar. Jadi antara objektif forum kita pada hari ini ialah untuk memperkenalkan orang awam dengan Agensi Nuklear Malaysia. Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk memperkenalkan peluang kerjaya yang tersedia di Agensi Nuklear Malaysia dan juga peluang kerjaya yang berkaitan dengan agensi nuklear. Jadi seterusnya saya akan memulakan forum ini dengan menjemput panel pertama kita, iaitu Cik Nur Azidah binti Kamarudin untuk memberi pengenalan sedikit tentang Agensi Nuklear Malaysia. Jadi dipersilakan. Terima kasih moderator Cik Minakia. Sebelum kita meneruskan lagi berkenaan tentang Agensi Nuklear Malaysia, kita perlulah tahu apakah itu tenaga nuklear. Sejarah penemuan tenaga nuklear ini bermula daripada seorang ahli fizik dan kimia kelahiran Poland yang bernama Marie Curie. Beliau terkenal disebabkan oleh hasil kerja beliau dalam bidang radioaktiviti. Beliau adalah pelopor dalam bidang radioaktiviti dan orang pertama yang telah dianugerahkan 2 hadiah Nobel. Beliau telah berjaya menemukan 2 bahan radioaktif, iaitu radium dan polonium. Dan penemuan kedua-dua bahan radioaktif ini telah memberi sumbangan yang besar dalam perubatan kanser. Sementara itu, tenaga nuklear atau boleh dikenali sebagai tenaga atom ialah sejenis tenaga yang mengikat nukleus sesebuah atom. Tenaga ini dibebaskan melalui tindak balas nuklear seperti perebutan radioaktif, pembelahan nuklear atau pelakuran nuklear. Selain itu, ia juga merujuk kepada teknologi atau industri tenaga nuklear yang membolehkan penjanaan tenaga sekunder, iaitu tenaga elektrik. Tenaga Nuklear Malaysia adalah organisasi yang bertanggungjawab menyelidik dan membangun bidang sains dan teknologi nuklear di Malaysia. Perubahan nama daripada Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia (MINT) kepada Agensi Nuklear Malaysia dan penyusunan semula organisasi membolehkan agensi ini menyelaraskan semula fungsi dan aktivitinya. Hasil transformasi ini, Agensi Nuklear Malaysia mempunyai 4 program, iaitu program penyelidikan dan pembangunan teknologi, program perkhidmatan teknikal, program pengkomersialan dan perancangan teknologi serta program pembangunan pengurusan. Penyusunan program ini membantu Agensi Nuklear Malaysia untuk memberi tumpuan dalam aktiviti terasnya serta bersedia menjadi agensi sokongan teknikal jika negara berhasrat menggunakan tenaga nuklear sebagai salah satu sumber penjanaan tenaga elektrik untuk negara. Selain itu, visi Agensi Nuklear Malaysia adalah sains dan teknologi nuklear untuk penjanaan ilmu, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Misi Agensi Nuklear Malaysia pula adalah meneraju kecemerlangan dalam penyelidikan dan pembangunan teknologi nuklear untuk pembangunan lestari.
Tambahan pula, Agensi Nuklear Malaysia mempunyai beberapa objektif iaitu yang pertama, menjana produk dan teknologi baru melalui penyelidikan dan inovasi berdasarkan agenda pembangunan negara. Yang kedua, mencapai pendapatan minimum 30% dari bajet mengurus tahunan menerusi pemindahan dan pengkomersialan teknologi. Dan yang ketiga, meningkatkan kecemerlangan organisasi melalui perancangan dan pengurusan yang berkualiti. Baiklah, terima kasih Cik Azidah atas pengenalan yang ringkas dan sangat padat tersebut. Jadi kemudian saya menjemput Cik Nur Aini binti Abdul Aziz untuk menceritakan tentang kaitan antara bidang teknologi perubatan dengan teknologi nuklear. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Abdul Aziz, Wakil Bahagian Teknologi Perubatan. Jadi berdasarkan soalan saudari sebentar tadi, bidang perubatan menggunakan teknologi nuklear atau boleh juga dipanggil perubatan nuklear adalah satu cabang perubatan yang menggunakan radiasi untuk mendapatkan maklumat berdasarkan imej mengenai anatomi manusia dan fungsi organ-organ tertentu pada semua peringkat umur. Perubatan nuklear dapat menunjukkan struktur secara anatomi organ dan juga dapat memberikan maklumat mengenai fisiologi dan biokimia organ tersebut. Antara perkara penting yang perlu dititikberatkan dalam bidang ini adalah seperti pengendalian bahan radioaktif, pengendalian radiofarmaceutical, pengendalian peralatan perubatan nuklear dan aspek keselamatan sinaran terhadap pekerja, pesakit dan juga orang awam. Jadi, mengapa satu sekian perubatan nuklear dijalankan? Pemeriksaan jenis ini cukup berguna kerana memberi maklumat atas fungsi satu organ atau sistem yang khusus. Ini berbeza dengan pengimejan radiologi yang menyediakan maklumat mengenai anatomi sesuatu organ. Pemeriksaan nuklear dapat menunjukkan ketidaknormalan paling awal di dalam satu penyakit sebelum masalah itu dapat dikesan dengan pemeriksaan jenis lain. Dalam sesetengah kes, pemeriksaan jenis perubatan nuklear mungkin adalah satu-satunya ujian yang akan dapat memberi maklumat sama ada satu organ tertentu atau sistem berfungsi dengan sempurna. Antara beberapa sistem dalam badan yang perubatan nuklear dapat menilai fungsinya termasuk jantung, hati, buah pinggang, tulang-tulang dan juga tiroid. Proses yang berlaku sewaktu dalam pemeriksaan atau scan perubatan nuklear ialah suatu bahan kimia yang mengandungi sedikit bahan radioaktif diberikan kepada pesakit sama ada dengan menyuntik ke dalam vena, meminumnya atau dengan menghidungnya ke dalam paru-paru. Bahan-bahan kimia ini khusus dirumuskan supaya mereka tertumpu dalam organ atau sistem khusus. Setelah bahan ini masuk ke dalam badan, pesakit mungkin diminta untuk menunggu seketika sebelum prosedur bermula. Tempoh menunggu ini adalah perlu kerana bahan kimia tersebut akan memerlukan tempoh masa berlainan untuk berkumpul dalam organ yang ingin di-scan. Beberapa ujian mungkin juga menghendaki scan berganda yang diambil pada waktu-waktu yang berlainan. Ujian tersebut dan waktu dijangka terlibat akan dijelaskan kepada pesakit oleh kaki tangan perubatan nuklear sebelum pemeriksaan. Dalam kebanyakan kes, persediaan khas tidak diperlukan. Doktor berkenaan perlu diberitahu tentang semua ubat yang diambil oleh pesakit atau jika pesakit itu sedang hamil. Umumnya, perubatan nuklear tidak dinasihati bagi pesakit-pesakit yang hamil. Dan doktor berkenaan juga harus diberitahu jika pesakit sedang menyusukan bayinya. Ini pesakit yang akan di-scan dengan satu pengimbas khas yang akan dapat mengesan sinaran yang dipancar oleh bahan radioaktif dalam badan pesakit. Pengimbas khas ini adalah dipanggil kamera gamma. Semasa diimbas atau scan, kamera akan ditempatkan rapat kepada bahagian badan yang sedang diperiksa dan sebilangan gambaran yang berlainan akan direkod. Komputer akan memproses imej yang diambil oleh kamera gamma dan hasil scan nuklear perlu dibanding dengan ujian-ujian diagnostik lain pesakit itu untuk mencapai diagnosis yang lebih tepat. Pakar perubatan nuklear kemudiannya akan menyediakan satu laporan mengenai penemuan pemeriksaan tersebut. Baiklah, sungguh jelas penerangan daripada Cik Aini sebentar tadi. Seterusnya, saya menjemput Cik Munirah binti Mak Deris untuk memperjelaskan kaitan antara bidang agroteknologi dan biosains dengan teknologi nuklear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan nama saya Munirah binti Madris
iaitu wakil daripada bahagian agroteknologi dan biosains. Di sini, saya ingin menerangkan serba sedikit mengenai bidang ini serta hubungan antara bidang ini dengan teknologi nuklear dan juga kejayaan yang boleh kita ceburi dalam bidang ini. Okey, pertama sekali, agroteknologi bermaksud penerapan teknologi dalam bidang pertanian. Ia memberi tumpuan kepada proses pertanian yang lengkap iaitu penanaman tanaman, amalan agronomi, pra dan pasca penuaan serta pengurusan pertanian ini pertanian di semua jenis sistem penanaman termasuklah penggunaan teknologi moden, penjeteraan dan unsur-unsur Internet of Things. Manakala tenaga nuklear pula antara sumber tenaga alternatif yang mendatangkan pelbagai manfaat dalam kehidupan manusia yang merangkumi pelbagai bidang. Namun, tidak ramai yang sedar bahawa teknologi nuklear semakin mendapat tempat dalam bidang pertanian, memandangkan kecenderungannya sebagai penambahbaikan dalam meningkatkan penghasilan pelbagai jenis tanaman. Bukan sekadar menghasilkan baka tumbuhan yang bermutu dan lebih baik, teknologi ini juga mampu membasmi serangga perosak dengan menghalang pembiakannya. Kebiasaannya, jika dikaitkan dengan bidang nuklear, kebanyakan orang salah erti kerana ia menganggap bidang nuklear ini berkaitan dengan pembuatan bom. Tetapi jarang sekali teknologi nuklear ini dikaitkan dengan penanaman padi atau nenas dan sebagainya yang berkaitan dengan tanaman. Hal ini adalah antara cabaran kepada kami apabila ramai orang yang tidak faham tentang manfaat sebenar nuklear. Hal ini kerana ramai yang menyangka ia hanya digunakan untuk tujuan kemusnahan. Namun begitu, peranan di dalam agensi nuklear Malaysia kini banyak membabitkan penyelidikan yang bertujuan menghasilkan kepelbagaian baharu pelbagai jenis tanaman untuk kemajuan bidang pertanian di negara ini. Tambahan pula, menerusi teknologi nuklear, banyak kepelbagaian tanaman baharu dapat dihasilkan yang bukan sahaja tahan penyakit, malah cepat matang dan juga memberikan hasil pulangan yang lebih tinggi. Walaupun kebanyakan tanaman memang sudah ada berlaku mutasi secara semula jadi, tetapi menerusi penyelidikan dan kajian di sini, kami rangsang tumbuhan terbabit untuk mempercepatkan mutasinya supaya dapat menghasilkan kepelbagaian tanaman yang lebih baik. Contohnya, antara kejayaan yang pernah dilakukan oleh pihak kami adalah dengan menghasilkan padi tongkat ali yang lebih lebat berbuah tetapi tidak mudah repah, selain ia mudah untuk dituai dan mempunyai hasil yang lebih tinggi. Selain penyelidikan untuk menambahbaikan baka tanaman, kami juga bertanggungjawab dalam kawalan mutu dengan menjalankan analisis terhadap kandungan ekstrak tumbuh-tumbuhan yang digunakan secara meluas dalam industri perubatan herba, kosmetik dan juga penjagaan kesihatan. Biasanya kajian yang dijalankan ini adalah atas permintaan pihak berkuasa seperti Kementerian Kesihatan yang bertanggungjawab mengeluarkan permit terhadap produk yang berkaitan. Kini kami sedang menjalankan kajian terhadap produk sarang burung walit untuk mengenal pasti ketulinannya. Kajian ini juga adalah atas permintaan Kementerian Kesihatan sendiri berikutan adanya dakwaan produk sarang burung walit di negara ini mengandungi bahan campuran lain yang tinggi kandungan nitritnya sehingga dilarang untuk diekspor. Jadi, menerusi teknologi nuklear, kita cuba mengesan asal-usul burung ini sama ada ia benar-benar berasal dari Malaysia atau mungkin produk
ini dihasilkan adalah daripada sarang burung yang diusahakan di negara lain, contohnya di Indonesia. Penyelidikan yang sedang dibangunkan ini akan diguna pakai oleh Kementerian Kesihatan dan Jabatan Veterina bagi tujuan penguatkuasaan. Tuntasnya, kajian yang dijalankan ini cukup penting demi keselamatan pengguna selain melindungi produk sarang burung yang dianggap cukup bernilai tinggi kerana harganya mampu mencecah RM10,000 bagi setiap kilogram. Baiklah, terima kasih Cik Munirah. Seterusnya, saya mempersilakan Cik Sofia binti Hasan Azhari untuk menceritakan sedikit tentang kaitan antara bahagian sisa dan alam sekitar dengan teknologi nuklear. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Sofia binti Hasan Azhari, salah seorang pegawai di bawah bahagian teknologi sisa dan alam sekitar. Jadi sebelum saya mulakan dengan bahagian saya nak ucapkan terima kasih dululah kepada pihak penganjur kerana menganjurkan program seperti ini yang saya kira amat bagus sebagai pendedahan tentang perkembangan teknologi nuklear di Malaysia, terutama kepada anak-anak muda yang bakal menerajui negara pada masa akan datang. Jadi pihak ANM memang sentiasa terbuka untuk menerima kunjungan ataupun lawatan dari orang awam, lebih-lebih lagi dari golongan pelajar ke agensi kami serta pusat-pusat penyelidikan yang ada. Jadi kembali kepada topik yang diberikan, pengenalan terhadap bahagian teknologi sisa dan alam sekitar di Agensi Nuklear Malaysia. Baiklah, secara umumnya salah satu perkhidmatan yang disediakan oleh Agensi Nuklear Malaysia termaktub dalam bahagian ini iaitu teknologi sisa dan alam sekitar. Sisa di sini merujuk kepada sisa nuklear. Jadi, bahagian ini menggabungkan dua elemen yang sangat berkait rapat iaitu sisa nuklear dan alam sekitar. Jadi, sejak tahun 1984, hanya Pusat Pembangunan Teknologi Sisa Wastek Nuklear Malaysia yang diberi tanggungjawab untuk menguruskan sisa radioaktif di seluruh negara kerana agensi ini memang sedia mempunyai kepakaran dan dalam penyelidikan dan pengurusan teknologi nuklear. Wastek Nuklear Malaysia ini dilengkapi dengan tenaga kerja profesional dan mahir serta dibekalkan dengan kemudahan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya. Jadi pelanggan-pelanggan yang menggunakan khidmat ini pula terdiri daripada mereka yang ada menggunakan bahan radioaktif dalam operasi mereka. Ini termasuklah penglibatan dari pelbagai sektor seperti sektor industri, perubatan dan institusi-institusi pengajian tinggi di mana terdapat juga caj bayaran yang dikenakan bagi setiap servis yang digunakan. Bagi memastikan keselamatan semasa pengurusan sisa radioaktif, para pelanggan atau mereka yang menjanakan sisa radioaktif ini harus memenuhi syarat-syarat pengurusan sisa radioaktif seperti yang ditetapkan oleh pihak berkuasa sebelum Wastek Nuklear Malaysia boleh meneruskan aktiviti-aktiviti yang berkaitan. Jadi antara kemudahan yang terdapat di pusat pengurusan sisa radioaktif ialah pertama, kemudahan penyimpanan sisa pepejal dan cecair organik. Yang kedua, loji rawatan sisa aqueous aras rendah. Yang ketiga, membuka dan menyediakan peralatan sumber terkedap terpakai. Yang keempat, kemudahan pembersihan pakaian tercemar. Yang kelima, makmal penyelidikan dan analisa untuk effluent dan sampel. Yang keenam, pemampat sisa untuk mengurangkan isi padu sisa. Yang ketujuh, kemudahan pengasingan sisa pepejal radioaktif. Dan yang ke-8, kenderaan pengangkutan sisa. Seterusnya, selain khidmat perundingan yang berkaitan dengan pengurusan sisa dan perlindungan alam sekitar untuk agensi-agensi kerajaan dan industri, pusat ini juga menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam bidang ini. Ini termasuklah pertama, penilaian kesan radiologi di tapak pelepusan untuk elemen-elemen norm atau tenom. Norm atau tenom ini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada bahan radioaktif yang wujud secara semula jadi di mana ia didedahkan kepada persekitaran dan manusia daripada aktiviti-aktiviti seperti perlombongan dan sebagainya. Jadi yang kedua, penilaian dos radiologi untuk industri, contohnya dalam industri norm atau tenom.
Yang ketiga, pemulihan dan penyahtahuliahan tapak dan kemudahan norm atau ternorm, pengurusan sisa radioaktif untuk semua makmal dan kawasan kawalan berkaitan termasuk pengumpulan sisa radioaktif dan pakai makmal radioaktif. Yang kelima, pengurusan sisa radioaktif untuk universiti, hospital dan industri. Yang keenam, kajian mengenai penghasilan dan pencirian sisa radioaktif melalui persampelan sisa pepejal perbadaran dan analisis bahan-bahan di dalam sisa pepejal tersebut. Yang ketujuh, penilaian impak alam sekitar, radiologi dan bukan radiologi. Yang kelapan, insinerasi minyak enak cemar dari industri petroleum. Yang kesembilan, pemantauan pencemaran bagi elemen seperti zarah-zarah, nitrogen oksida, sulfur oksida dan dioksin di loji rawatan sisa dan analisa gas serombong serta kajian pelepasan. Yang kesepuluh, pentauliahan loji rawatan sisa melalui pengurusan sisa, rawatan haba dan perundingan pemantauan pencemaran. Yang ke-11, konsultasi konsep waste to energy atau sisa buangan kepada sumber tenaga melalui pelbagai teknologi rawatan. Dan yang ke-12, reka bentuk dan pemodelan kemudahan rawatan sisa seperti insinerator dan reka bentuk sistem kawalan pencemaran udara. Jadi untuk maklumat lanjut berkaitan prosedur dan syaratan alih bagi tujuan pelepasan sisa radioaktif ini, anda bolehlah melayari laman web rasmi Agensi Nuklear Malaysia. Selain itu, salah satu projek berkaitan pengurusan sisa ini adalah pengurusan DSRS atau sumber radioaktif tertutup yang sudah tidak digunakan, di mana bahan radioaktif yang tidak digunakan itu disimpan di dalam sebuah balang khas yang dikunci dengan rapi sebelum dikumpulkan dan distorkan di tempat penyimpanan sementara. Di penghujung tahun 2016, terdapat lebih daripada 12,000 unit balang DSRS yang disimpan di dalam tempat penyimpanan sementara ini. Maka, projek kemudahan lubang pelepusan diperkenalkan bagi membolehkan sisa radioaktif yang sudah tidak digunakan ini dapat dilupuskan secara kekal sekaligus mengurangkan risiko yang berkaitan dengan sisa-sisa ini. Buat pengetahuan semua juga, projek kemudahan lubang pelepusan ini adalah yang pertama di dunia. Jadi ia sebenarnya satu cabaran jugalah buat Malaysia kerana akan menjadi rujukan negara-negara lain. Tetapi kita di Agensi Nuklear Malaysia ini sangat komited untuk menjayakan projek ini, di mana penilaian dari aspek keselamatan menjadi prioriti kita. Jadi itulah serba sedikit pengenalan bahagian teknologi sisa dan alam sekitar daripada saya. Terima kasih. Jadi berakhirlah sudah sesi pertama forum kita. Seterusnya kita akan melanjutkan dengan sesi kedua bersama para panel jemputan. Jadi untuk sesi kedua, bolehkah para panel sekalian menceritakan sedikit tentang peluang kerjaya yang tersedia yang boleh dikaitkan dengan agensi nuklear dengan kepakaran masing-masing. Jadi untuk meneruskan sesi kedua, saya menjemput panel pertama kita untuk berkongsi sedikit. Bagi pelajar yang ingin menjalani latihan teknikal di Agensi Nuklear Malaysia, Agensi Nuklear Malaysia menerima pelajar dari institusi pengajian tinggi, awam dan swasta di peringkat sijil, diploma, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan doktor falsafah yang ingin menjalani latihan industri di agensi ini bagi memenuhi syarat kelulusan yang diikuti. Nuklear Malaysia turut menerima pelajar dan penyelidik dari IPT serta institusi kerajaan dan swasta bagi melaksanakan penyelidikan secara sangkutan di Agensi Nuklear Malaysia. Program latihan industri dan kajian penyelidikan secara sangkutan di Nuklear Malaysia diperkenalkan dengan tujuan memberi peluang pembelajaran kepada dunia pekerjaan sebenar di samping memperkasa kompetensi yang diperlukan oleh pelajar dan penyelidik. Antara objektif latihan industri di Agensi Nuklear Malaysia adalah mendedahkan pelajar kepada alam pekerjaan yang sebenar, mendedahkan pelajar kepada pengetahuan dan teknologi terkini di pasaran, melahirkan graduan yang kompeten serta mempertingkat peluang pekerjaan dan merapatkan jaringan antara pihak IPT dengan industri. Dari segi
Peluang Kerjaya, lulusan bidang ini tidak menghadapi masalah untuk mendapatkan pekerjaan kerana tenaga dan kepakaran mereka diperlukan sama ada di sektor awam dan swasta. Antara kerjaya yang boleh anda ceburi ialah dengan menyertai unit perubatan nuklear yang dianggotai oleh pakar perubatan nuklear, pegawai farmasi, pegawai sains fizik, juruteknologi perubatan nuklear, juru X-ray, jururawat, penolong pembantu perubatan dan juga dosimetri perubatan. Bagi yang tidak mengetahui apa itu dosimetri perubatan adalah ahli terapi profesional yang disahkan yang merupakan sebahagian daripada pasukan onkologi radiasi, membantu merawat pesakit kanser melalui terapi radiasi. Dosimetri mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang rawatan kanser dan brasiterapi. Dosimetris membantu menyampaikan radiasi dalam dos yang tepat untuk merawat kanser tanpa merosakkan tisu dan organ yang sihat berhampiran tumbuh. Merancang perawatan untuk pesakit kanser adalah tanggungjawab utama dosimetris. Seterusnya, kita beralih kepada kerjaya yang boleh kita ceburi yang berkaitan dengan bidang agroteknologi dan biosains. Antaranya ialah juruteknologi mamal iaitu kultur tisu. Serba sedikit mengenai bidang ini ialah kultur tisu merupakan satu cara menghasilkan anak pokok yang lengkap. Bermula dengan sebahagian kecil tisu tumbuhan dalam eksplant seperti daun, batang atau sel yang dikulturkan oleh media secara steril ataupun aseptik untuk tumbesaran. Okey. Seterusnya, anda juga boleh menceburi dalam bidang usahawan agrobioteknologi yang prestasi pendapatannya mencatatkan jumlah sebanyak RM320 juta pada tahun lepas. Dan daripada jumlah ini, sebanyak 55.8% telah mencapai tahap industri kecil dan sederhana IKS dengan nilai jualan tahunan melebihi RM300,000 sehingga RM50 juta. Di samping itu, anda juga boleh terlibat dalam bidang pengurusan atau pengurus cawangan iaitu pengurusan ladang. Sektor peladanan merupakan salah satu sektor penyumbang kepada pembangunan ekonomi negara yang mempunyai daya tahan terhadap perubahan ekonomi global. Namun, agak membimbangkan apabila melihat kepada profil guna tenaga di sekitar di sektor peladanan yang menunjukkan bilangan pekerja asing lebih tinggi berbanding pekerja tempatan. Ini menunjukkan terdapat pengurangan minat rakyat tempatan untuk menceburi bidang ini. Untuk pengetahuan semua, jika anda menceburi bidang ini, pelbagai kemudahan asas akan disediakan seperti penyediaan bekalan air, bekalan elektrik, kemudahan jalan berturap dan tidak berturap, pusat asuhan kanak-kanak, kemudahan tempat ibadat dan sebagainya. Hal ini kerana kerajaan sangat menitik beratkan kebajikan pekerja ladang demi meningkatkan kualiti dan taraf hidup masyarakat ladang agar sentiasa terjamin dan tidak tersisih daripada arus pemodenan negara. Seterusnya, anda juga boleh menceburi bidang penolong pegawai pertanian, penolong projek, pembantu jualan bidang agrobioteknologi dan banyak lagi. Secara ringkasnya, semua kerjaya ini mempunyai kelebihan yang tersendiri. Jadi bergantung kepada diri kita untuk memilihnya mengikut kesesuaian diri dan mengikut apa yang kita minat. Hal ini kerana pentingnya untuk kita memilih apa yang kita suka dan apa yang sesuai dengan diri kita supaya apabila kita melakukannya, kita berasa ikhlas dan kita boleh menikmati apa yang kita sedang lakukan. Sekian sahaja daripada saya. Semoga perkongsian saya dapat menambah ilmu pengetahuan yang sedia ada. Baik, terima kasih. Peluang kerjaya berkaitan teknologi sisa dan alam sekitar. Sebenarnya banyak juga peluang kerja yang ada. Maka sebelum tu saya nak maklumkan juga di Agensi Nuklear Malaysia kita ada menawarkan pengambilan pelajar latihan industri dan kajian penyelidikan ya. Ia bertujuan memberi peluang pembelajaran kepada dunia pekerjaan sebenar di samping memperkasa kompetensi yang diperlukan oleh pelajar dan penyelidik.
Dan salah satu bidang pengajian yang ditawarkan adalah bidang alam sekitar dan sisa. Manakala untuk bahagian penyelidikan dan pembangunan teknologi di bawah bidang alam sekitar, kita ada pertama, kajian pencemaran marin dan udara. Yang kedua, kajian hidrologi dan pengaliran bahan tercemar. Yang ketiga, kajian hakisan dan pemendakan tanah. Yang keempat, kajian pergerakan sedimen di muara sungai dan pesisir pantai. Dan yang kelima, pembangunan teknologi insinerasi. Jadi antara peluang kerjaya yang berkaitan adalah jurutera atau pegawai alam sekitar, jurutera atau eksekutif penilaian risiko, pegawai penguatkuasa alam sekitar, jurutera pemulihan tapak, jurutera proses, jurutera sumber atau bekalan air, jurutera atau eksekutif perunding, jurutera kawalan pencemaran, jurutera kesihatan awam, eksekutif pembangunan mampan, kontraktor teknikal alam sekitar, jurutera atau pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan alam sekitar, dan juga jurutera atau pegawai kawalan kualiti alam sekitar. Dan itulah serba sedikit peluang kerjaya yang ada di Agensi Nuklear Malaysia dalam bidang teknologi sisa dan alam sekitar. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terdapat banyak sekali peluang kerjaya yang tersedia yang melibatkan Agensi Nuklear Malaysia dan yang melibatkan teknologi nuklear. Sesungguhnya, bidang teknologi nuklear juga merupakan salah satu bidang yang penting dalam sains dan teknologi. Jadi, berakhirlah sudah sesi kedua forum kita. Saya dapat lihat ada beberapa soalan yang ditujukan oleh para penonton kepada para panel kita. Jadi sebelum saya mengakhiri forum hari ini, saya akan membacakan beberapa soalan yang dikemukakan. Jadi soalan yang pertama ialah, apakah kelebihan agensi nuklear di Malaysia jika dibandingkan dengan agensi nuklear di luar negara? Jadi jika tidak keberatan, boleh saya meminta panel pertama kita iaitu Cik Nur Azidah untuk menjawab soalan ini. Terima kasih atas soalan yang telah diajukan. Pada pendapat saya, antara kelebihan teknologi nuklear di Malaysia berbanding dengan negara-negara lain adalah tahap pembangunan ekonomi dan industri tenaga nuklear Malaysia telah diiktiraf berada pada tahap yang sesuai dengan tahap yang dijangka akan membolehkan penyerapan teknologi dan keupayaan yang perlu dibangunkan. Berdasarkan kepada kedudukan Malaysia berbanding dengan negara-negara lain yang telah lama melaksanakan program penjanaan kuasa nuklear. Selain itu, Malaysia juga telah melakukan tenaga nuklear untuk beberapa bidang iaitu bidang perubatan, perindustrian, pertanian dan juga pemeliharaan alam sekitar selain daripada penjanaan kuasa elektrik. Baiklah, disebabkan masa yang semakin suntuk, soalan terakhir yang akan saya bacakan ialah ditujukan kepada Cik Nur Aini, iaitu apakah contoh aplikasi yang menggunakan teknologi nuklear yang berkaitan dengan bidang teknologi perubatan? Jadi, saya mempersilakan Cik Nur Aini untuk menjawab soalan ini. Salah satu aplikasi teknologi nuklear dalam bidang perubatan yang tengah umum sekarang ialah teknologi yang digunakan dalam perubatan kanser. Perubatan nuklear adalah salah satu teknik yang khusus melibatkan penggunaan bahan-bahan radioaktif dalam diagnosis dan terapi penyakit tertentu seperti yang berkaitan dengan tiroid dan penjagaan paliatif bagi pesakit yang mengidap kanser. Dalam terapi perubatan nuklear, bahan radioaktif boleh digabungkan dengan unsur-unsur lain untuk membentuk sebatian kimia atau lain-lain gabungan dengan sebatian farmasetikal yang sedia ada untuk membentuk radiofarmasetikal. Jumlah bahan radiofarmasetikal yang diberikan kepada pesakit adalah bergantung kepada jenis radiofarmasetikal serta indikasi pesakit. Maka bahan tersebut akan bergerak ke pelbagai bahagian badan atau ke organ yang dikehendaki atas tujuan mengubati atau melegakan kesakitan. Radiofarmasetikal boleh dimasukkan kepada badan pesakit melalui suntikan intravena, melalui oral atau dimasukkan ke dalam rongga badan. Secara umumnya, bahan-bahan radioaktif yang mengeluarkan sinaran gamma yang sesuai digunakan dalam pengimejan perubatan nuklear dan zarah-zarah beta adalah sesuai dalam merawat atau melegakan kesakitan yang dihadapi oleh pesakit.
Tiga jenis terapi pemancar daripada radioaktif yang biasa digunakan adalah terdiri daripada zarah alfa, zarah beta dan elektron organ. Pemancar beta merupakan zarah yang paling sesuai dalam terapi kepada pesakit atas sifat tenaga penembusan yang rendah. Namun, beberapa perkara perlu diperhatikan. Salah satu faktor yang perlu diberi perhatian dalam menggunakan terapi radiofarmaseutical adalah bahan tersebut berpotensi merosakkan sel pada sumsum tulang, buah pinggang dan juga organ-organ dalaman lain. Kemusnahan yang berlaku adalah disebabkan oleh sifat-sifat toksik bahan radioaktif tersebut. Had maksimum dedahan pada tumor adalah berbeza bagi seseorang pesakit dan dos tersebut bergantung kepada jumlah nilai dedahan yang diterima oleh organ-organ yang penting seperti buah pinggang dan lain-lain. Oleh itu, adalah penting untuk menentukan dos yang terapeutik yang berkesan untuk setiap pesakit secara khusus. Kaedah yang berkesan untuk dosimetri individu adalah berdasarkan ukuran biokinetik sesuatu organ oleh siri imej-imej perubatan nuklear yang diikuti oleh pengiraan dos pada sela masa tertentu. Terima kasih saya ucapkan kepada para panel kerana sudi meluangkan masa untuk hadir ke forum secara atas talian yang bertajuk Pengenalan dan Peluang Kerjaya di Agensi Nuklear. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton kerana menyertai forum ini. Diharapkan bahawa semua penonton mendapat input yang disampaikan. Jadi semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.